Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang diucapkan kepada anda semua yang sedang mengikuti live dakwah PPK Malaysia. Jadi alhamdulillah pada petang ini sama-sama sekali lagi kita bersembang petang membincangkan satu tajuk yang rasanya agak sesuai dibincangkan waktu PKP ini, iaitu nikah PKP, rahmat dalam musibah. Jadi pada petang ini bukan saya bersembang seorang saja, saya bawakan kepada anda panel-panel yang sangat dekatlah dengan isu perkahwinan dan juga penceraian. Jadi pada petang ini saya bawakan kepada anda 3 orang panel yang terdiri daripada peguam syar'i. Jadi panel yang pertama Tuan Muiz Nur Adin bin Basharuddin daripada Haris Ali and Associates. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Muiz. Assalamualaikum. Sihat moderator? Sihat alhamdulillah. Lama tak jumpa Tuan Muiz. Apa khabar? Yang sekarang ni masih lagi berkhidmat di Tuan Haris Ali and Associates Ya, betul. Okey, selamat datang ke page dakwah PPK Malaysia. Dan panel kita yang kedua juga merupakan seorang peguam syar'i, Tuan Muhammad Fadil bin Abdul Razak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan. Waalaikumsalam, Tuan Moderator. Alhamdulillah, ni rasanya macam kali pertama berjumpa pernah berjumpa sebelum ni? Kali pertama. InsyaAllah. Jadi harap kita dapatlah adakan diskusi yang aman dan dapat satu input kepada masyarakat di luar sana pada petang ini. Dan juga kita punya panel yang ketiga, Tuan Muhammad Syahril bin Muhammad Nasir daripada firma Tuan Zaid Syahril and Associates. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat ya? Ya, alhamdulillah. Ya, dengan Tuan Syahril pun rasanya mungkin kali pertama lah kita berjumpa. Ya betul, kali pertama. Okeylah, buat pengetahuan semua panel lah. Saya ditugaskan pada petang ini untuk membincangkan isu berkenaan dengan nikah PKP. Jadi seperti yang kita tahu, sejak PKP ini macam-macam prosedur pernikahan yang mungkin berubah 180 darjah daripada prosedur nikah yang berlaku pada hari-hari biasa. Baik, tanpa membuang masa lagi, saya akan terus kepada perbincangan kita pada petang ini. Yang saya kira perbincangan kita jalankan secara santai sajalah, sekadar untuk memberikan input kepada masyarakat di luar sana yang mungkin sebelum ni tidak tahu ataupun mungkin sekadar dengar sahaja berkenaan dengan undang-undang ataupun peraturan yang berkaitan dengan agama Islam, terutamanya dalam bab pernikahan ni. Mungkin kita boleh memberi sedikit perincian apa yang telah pun disusun oleh Majlis Keselamatan Negara, oleh jabatan-jabatan agama dan pejabat mufti dan sebagainya. Baik, saya akan pergi kepada panel kita yang pertama, Tuan Muiz. Ya. Saya nak tanyalah. Okey, kita tahu akan kebenaran waktu PKP ni kita masih lagi dibenarkan menjalankan upacara akad nikah. Tapi kita tahu yang waktu PKP ni semua prosedur, sama ada berniaga ke, hatta sampai pergi ke surau, ke masjid pun ditentukan oleh MKN. Dan tapi SOP ni yang datang kepada pihak yang menjalankan akad nikah ni, kepada penjabat penolong pendaftar nikah ni, ditentukan oleh Jabatan Agama Islam Negeri. Jadi boleh tak minta Tuan ulas sedikit mungkin dari sudut undang-undang, macam mana peraturan majlis pernikahan ni dijalankan, sama ada dia datang 100% daripada MKN ataupun dia datang daripada Jabatan Agama Islam. Baik, terima kasih Tuan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan soalan ini, saya suka menyentuh terlebih dahulu berkaitan dengan secara ringkasnya cara untuk
bernikah daripada peringkat awal lah, pada permulaan sehinggalah pengakhiran ataupun sehinggalah ijab kabul itu selesai. Baik, saya sentuhkan terlebih dahulu. Sebenarnya dari sudut undang-undang ni, untuk permohonan pernikahan ni telah digariskan ataupun telah dinyatakan dalam enactment setiap negeri. Terutamanya kalau kita merujuk pada enactment negeri Selangor, iaitu dalam peruntukan Seksyen 16, 17 dan 19 yang mana menyatakan bahawa berkaitan dengan permulaan pernikahan. Sesuatu pernikahan hendaklah dilalui ataupun perlu mendapatkan kebenaran terlebih dahulu. Iaitu dalam peruntukan Seksyen 16, permohonan untuk kebenaran berkahwin haruslah dibuat oleh bakal pengantin lelaki dan bakal pengantin perempuan. Apabila borang ataupun kebenaran tersebut telah diberikan oleh pejabat agama Islam melalui Seksyen 17, maka barulah pasangan ataupun kedua bakal pengantin ini boleh meneruskan pernikahan tersebut apabila telah mendapat kebenaran daripada pejabat agama. Baik, sekiranya merujuk kepada soalan yang nyatakan berkaitan dengan waktu PKP ini, suka untuk saya menyatakan bahawa MKN ini adalah satu majlis keselamatan negara yang mengeluarkan ataupun memberi kebenaran kepada pejabat agama Islam khususnya untuk meneruskan pernikahan ini. Tetapi garis panduan yang pada dasarnya yang telah dikeluarkan oleh MKN haruslah dipatuhi sepenuhnya oleh majlis agama Islam. Jadi SOP, standard operasi itu, cara menjalankan akad nikah tersebut haruslah selari dengan garis panduan yang telah ditetapkan MKN. Maksudnya tiada satu undang-undang yang digubal, cuma diorang menambah baik sahaja cara pengendalian pernikahan semasa PKP ini. Maksudnya secara ringkas yang saya boleh jelaskan di sini, MKN mengeluarkan dasar SOP yang perlu dipatuhi, tetapi Majlis Agama Islam mengeluarkan SOP cara pelaksanaan untuk mengadakan majlis pernikahan tersebut. Yang mana perlu menjaga jarak, berapa orang yang perlu ada dalam majlis pernikahan, di mana tempat yang perlu diadakan majlis pernikahan, adakah majlis kenduri, kedara itu boleh dilaksanakan atau tidak, ataupun majlis selepas pernikahan tersebut boleh dijalankan atau tidak. Itu semua dibuat ataupun SOP tersebut disediakan oleh Majlis Agama Islam. Tapi MKN punya dasar tu haruslah dipatuhi. Wallahualam. Itu secara ringkas yang saya boleh terangkan berkaitan dengan soalan yang diberikan kepada saya. Baik, terima kasih diucapkan kepada Tuan Muiz atas penerangan sebentar tadi. Jadi maksudnya dekat sini tidak berlaku lah apa kata pelanggar clash undang-undang antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri itu tidak berlaku Betul, tidak berlaku. Jadi dia cuma garis panduan lah. Okey, Okey, kita beralih kepada panel yang kedua, iaitu Tuan Fadil. Kalau harap Tuan dapat menjawab soalan ni. Okey, dalam waktu PKP ni ada pasangan pengantin menikah tidak berjabat tangan, nikah online jarak jauh. Bagaimana akad tu dikira sah? Jadi sebab kita tengok dekat Malaysia ni bila dijalankan satu upacara akad nikah, dia seolah-olah menjadi satu kewajipan untuk kita berada di satu tempat dan kemudian kena berjabat tangan sama ada dengan wali ataupun dengan pendaftar nikah tu. Jadi bila munculnya PKP ni, maka proses nikah yang saya nyatakan tadi tu tiba-tiba berubah kan. Boleh tak Tuan terangkan sedikit sebenarnya apa yang sebenarnya menjadikan sesuatu akad nikah itu dikira sebagai sah? Terima kasih Tuan Moderator. Untuk kita faham sama ada pernikahan tersebut sah atau tidak, termasuklah pernikahan online, pernikahan bukan dijalankan secara sekalian. Ada dua perkara yang masyarakat ataupun kita kena faham. Baik, sebelum saya kupas lebih lanjut, suka untuk saya ingatkan pada yang benar dan juga tuan-tuan perempuan bahawa
kita ada institusi agama yang kita jadikan sebagai panduan dan juga ikutan. Jadi apa yang telah dikeluarkan oleh institusi agama ini menjadi satu keharusan lah untuk kita ikuti, kerana di dalam tu ada mereka yang ahli. Cuma saja perbincangan kita pada petang ini, saya kupas apa yang menjadi sandaran dan juga apa poin-poin penting yang masyarakat boleh lihat dari sudut akademik. Baik, pertamanya kita kena faham apa yang menyebabkan pernikahan itu boleh menjadi sah ataupun tidak sah. Kita lihat kepada rukun nikah itu sendiri. Maknanya kata rukun nikah itu, iaitu ada 5. Kelima rukun nikah ini perlu dipenuhi, dipatuhi dan dicukupi. So, kalau kata ada salah satu daripada rukun ini tidak lengkap, tidak wujud ataupun tidak diikuti, terang dan nyata bahawa pernikahan itu sendiri tidak sah. Jadi bagaimana kita nak ajak pernikahan, nak ajak perbincangan berkenaan dengan rukun nikah ini kepada konteks fakta kita sekarang, iaitu nikah online. Kat sinilah ada perbincangan yang lebih mendalam berkenaan dengan rukun ijab qabul. Iaitu dalam rukun ijab qabul ini ada dibincangkan apa syarat yang ada untuk memastikan bahawa ijab qabul itu dipenuhi syarat-syaratnya untuk menjadikan perkahwinan itu sah. Saya petik penulisan daripada Dr. Wabah Zuhaili dalam kitab masyhur dia, Fiqh Islam Mu'adilatuhu. Beliau ada menggariskan 4 syarat yang perlu dipatuhi untuk memastikan rukun ijab qabul itu dipenuhi dan diikuti. Yang pertama, dari sudut lafaz ijab qabul itu sendiri, yang mana lafaz yang digunakan perlulah lafaz yang jelas, tepat dan bukannya lafaz yang menyebabkan keraguan. Yang kedua, dia orang yang melakukan ijab qabul ini, dia tidak boleh menarik balik ucapan tersebut. Dan yang ketiga, diselesaikan dalam satu keadaan. Dan yang keempat, ijab qabul itu berlangsung di dalam satu majlis, ataupun dalam istilah Arabnya kita panggil ittihadul majlis. Maka kat mana perbincangan yang detail berkenaan dengan nikah online ini? Pada syarat yang keempat tadi, yang mana menjadi satu perbahasan antara para fuqaha, iaitu bagaimana kita nak mendefinisikan ataupun mengenal pasti apa yang dikatakan dengan ittihadul majlis, iaitu satu majlis. So, di sinilah yang menjadi paksi kepada ijtihad para ulama berkenaan dengan hukum nikah online, yang mana saya sentuh sedikit. Terdapat beberapa pandangan yang berbeza, antaranya 2 pandangan yang masyhur, iaitu daripada kalangan mazhab Syafi'i yang memandang bahawa ittihadul majlis ini dia mesti merangkumi 2 aspek, iaitu waktu dan juga tempat, iaitu zaman dengan makan dalam bahasa Arabnya. Maknanya kata yang dikatakan dengan ittihadul majlis ini merujuk kepada kawasan itu dilakukan pada kawasan yang sama dan waktu itu juga dilakukan pada waktu yang sama. Itu di sisi mazhab Syafi'iyah. Kalau ada satu lagi pandangan yang dibincangkan juga, iaitu di sisi mazhab Hanafiyah. Mereka melihat konteks ittihadul majlis ini merujuk kepada samanya zaman dan tidak dibincangkan bagaimana dengan makan, iaitu tempat. Yang penting di dalam elemen ittihadul majlis ini merujuk kepada waktu yang sama berlangsungnya akad nikah tersebut, dan dia tidak dibincangkan ataupun tidak dimasukkan elemen perlunya keberadaan itu pada kawasan yang sama. Maka di sinilah menjadi satu perbincangan yang saya kira agak menarik untuk diikuti dari sudut akademik, yang mana di sinilah baru berlakunya perbincangan bagaimana dengan situasi nikah online ini. Sebab kita faham bahawa nikah online ini dibuat dan dilaksanakan bukan di dalam satu tempat. Tempat-tempatnya berbeza, tetapi dalam waktu yang sama. So, tapi adakah kita nak mengatakan bahawa mazhab Syafi'i itu mengatasi mazhab Hanafi? Tidak. Di sinilah dibawakan perbincangan
berkaitan dengan kaedah fiqhiyah yang bermaksud ataupun yang berbunyi taghayyuruz zaman, taghayyurul hukum, dan juga maslahah syar'iyyah, yang mana dalam waktu-waktu tertentu terdapat beberapa kelonggaran ataupun beberapa syarat tambahan untuk memastikan terma dan definisi ittihadul majlis itu mencukupi dan diikuti. Dan di sinilah dibincangkan lagi apakah definisi ittihadul majlis itu dibincangkan secara literal, maknanya bulat-bulat dalam satu majlis, ataupun ada perbincangan berkenaan dengan ittihadul majazi. Dan di sinilah kalau tuan-tuan dan puan-puan rujuk balik fatwa muzakarah fatwa Kemazaan tahun 2011 dan juga fatwa daripada Negeri Sembilan yang menyokong muzakarah fatwa Kemazaan. Di sini kita Malaysia tidak mengetepikan mazhab Syafi'i. Kita masih lagi berpegang dengan mazhab Syafi'i. Namun pengertian ittihadul majlis itu kita melihat kepada waktu, kita melihat kepada sebab, dan juga kita melihat kepada keadaan semasa, yang mana ittihadul majlis itu juga kita ambil definisi dan juga pelaksanaan ittihadul majlis itu dalam konteks ittihadul majazi. Dan dari sudut ittihadul majazi inilah diletakkan beberapa syarat tambahan untuk memastikan definisi ataupun pelaksanaan ittihadul majlis ini tercapai, iaitu mesti dalam keadaan jauh, yang mana sukar untuk kedua ataupun pihak-pihak ini berada dalam satu tempat yang sama. Itu secara umumlah saya bagi. Yang kedua, yang paling penting, ataupun kesukaran untuk berada dalam keadaan yang sama itu disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya wabak dan juga sakit. Di sinilah ada kelonggaran untuk membenarkan nikah online ini dijalankan tanpa mengabaikan mazhab Syafi'i punya pandangan, dan juga tanpa kita mengabaikan syarat yang ada dalam rukun nikah ijab kabul. Jadi berbalik kepada soalan awal yang dinyatakan oleh tuan moderator tadi, suka untuk saya ingatkan bahawa pernikahan online ini adalah pernikahan yang sah atas faktor yang disebutkan oleh saya tadi. Dan kita juga sebagai orang awam menjadikan institusi dan juga fatwa dan juga Jabatan Agama Islam ini sebagai panduan untuk diikuti. Maka apabila telah ada garis panduan, perlulah kita ikut berdasarkan panduan yang telah dikeluarkan. Menjadi satu perkara yang agak berat untuk kita menyatakan bahawa pernikahan online ini tidak sah, kerana untuk membuat suatu kenyataan sedemikian perlu kepada penelitian dan juga perbincangan secara akademik. Itu saja tuan moderator. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Fadil atas penerangan sebentar tadi. Jadi maksudnya memang sebenarnya pernikahan tu tidak semestinya dia kena berjabat tangan, betul ya? Yang dinyatakan dalam rukun dan juga syarat tidak disebutkan kewajipan untuk berjabat tangan. Yang penting adalah pada kabul itu. Okey, baik. Itu dah satu penerangan yang agak padat dan juga rinci, dan pastinya yang mendengarkan tentunya akan memahami proses apa orang cakap menentukan hukum itu sama ada sah atau tidak sah berdasarkan pandangan ulama-ulama yang terdahulu dan juga ulama-ulama sekarang dan juga pelbagai mazhab. Terima kasih sekali lagi ucapkan kepada Tuan Fadil atas jawapan yang diberikan, dan kita beralih kepada panel kita yang ketiga. Seterusnya dipersilakan kepada Tuan Syahril. Okey, saya nak tanya Tuan Syahril, dalam Malaysia ni kita mengamalkan apa orang kata dua jalur undang-undang lah. Ada undang-undang, ada kerajaan ada dua, kerajaan ada wilayah kerajaan ada kerajaan persekutuan, kerajaan ada kerajaan negeri. Lepas tu kalau sekolah pun ada dua, ada sekolah kebangsaan, ada sekolah agama. Mahkamah pun ada dua, mahkamah sivil, mahkamah syariah.
Dan juga begitu juga yang mentadbir agama kita pada ketika ini, kita tengok kita ada menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, dan dalam masa yang sama untuk 14 buah negeri dan juga wilayah persekutuan ni ada mufti masing-masing. Jadi soalan saja, sebenarnya siapa yang lebih layak menentukan hukum yang terjadi? Seperti waktu PKP ni, seperti solat jarak, jumlah jumlah jemaah dalam surau masjid, kemudian nikah secara online ni, siapakah yang lebih layak menentukan, ataupun siapa yang punya kuasa yang menentukan hukum-hukum tersebut terjadi? Boleh tuan huraikan? Terima kasih. Unmute ya, Ahmad. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator. Baik, soalan yang Tuan Moderator bagi kepada saya itu yang saya faham, ditanya siapa yang dapat tentukan suatu hukum. Adakah Menteri Agama ataupun Mufti? Baik, sebelum kita kenal pasti siapa yang dapat tentukan suatu hukum, kita kena tahu peranan ataupun fungsi masing-masing. Baik, untuk peranan Menteri Agama kan, ni saya cerita secara ringkas lah. Antara peranan Menteri Agama kita adalah untuk mengawal selia, iaitu dari sudut pengawasan berkaitan agama Islam, dari sudut pentadbiran, dari sudut administratif. Yang mana antara peranan Majlis Agama, Menteri Agama adalah menasihati Yang Berhormat Perdana Menteri berkaitan dengan Al-Ehwal Agama Islam. Itu secara umumnya. Baik, berkaitan dengan mufti, sebelum kita masuk kepada apa itu fungsi mufti, kita kena tahu macam mana lantikan mufti. Baik, lantikan mufti untuk setiap negeri adalah dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan. Sebagai contoh, negeri Selangor, dia akan seorang mufti dan juga timbalan mufti akan dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan berdasarkan kepada kelayakan seseorang itu. Kemudian ini termasuk dalam Seksyen 44 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003, yang jelas menyatakan bahawa Duli Yang Maha Mulia Sultan hendaklah melantik mana-mana orang yang layak dan sesuai untuk menjadi mufti dan juga timbalan mufti bagi negeri Selangor. Ini saya ambil contoh untuk negeri Selangor. Baik, fungsi mufti. Baik, dalam Seksyen 45 enakmen yang sama ada menyatakan bahawa fungsi seorang mufti adalah membantu dan juga menasihati Duli Yang Maha Mulia Sultan berkenaan dengan semua perkara hukum syarak. Baik, dalam seksyen ni ada dua keyword dia, iaitu membantu dan juga menasihati Duli Yang Maha Mulia Sultan dalam sesuatu perkara berkaitan dengan hukum syarak. Itu fungsi sultan, fungsi mufti, fungsi mufti di dalam suatu negeri. Baik, apabila mufti ni dah dilantik, perlu ditubuhkan satu jawatan kuasa. Kita panggil jawatan kuasa fatwa. Kemudian apabila dah ditubuhkan, ada beberapa orang lah yang layak untuk menganggotai jawatan kuasa fatwa tersebut. Kemudian berdasarkan pada Seksyen 47, enakmen yang sama, masih enakmen Pentadbiran Agama Islam, disebutkan kuasa. Apa kuasa jawatan kuasa fatwa yang telah ditubuhkan tadi? Baik, antara jawatan kuasa, antara kuasa adalah ini atas yang dinyatakan adalah hendaklah atas perintah Duli Yang Maha Mulia yang pertama, dan boleh kehendak dia sendiri ataupun atas mana-mana permintaan orang untuk menyediakan suatu fatwa atas apa-apa persoalan yang belum muktamad atau menimbulkan kontroversi
berhubungan dengan hukum syarak. Jadi berdasarkan pada section ni, kita boleh faham sesuatu perkara tu sama ada yang pertama atas kehendak Duli Yang Maha Mulia Sultan, ataupun atas kehendak mufti itu sendiri, ataupun atas permintaan mana-mana orang, supaya Majlis Sultan Fatwa ni menyediakan sesuatu ketetapan dari sudut hukum syarak terhadap persoalan yang belum muktamad. Dalam dekat sini kita boleh katakan soalan yang belum muktamad ni sesuatu perkara yang baru yang memerlukan kepada satu hukum syarak yang tidak ada. Sebagai contoh dalam kes kita yang kita tengah bincangkan sekarang ni adalah berkaitan dengan apakah hukum nikah secara online, kan? Jadi dekat sini inilah fungsi suatu jawatankuasa fatwa ni yang mana menentukan satu hukum terhadap persoalan yang belum ada hukum lagi. Jadi menjawab soalan moderator tadi, siapa yang menentukan hukum, berdasarkan kepada apa yang saya telah jelaskan tadi, jelas kita nampak bahawa hukum ni sebenarnya ditentukan terhadap suatu persoalan yang baru adalah melalui majlis jawatankuasa fatwa lah untuk setiap negeri. Itu saja. Dah habis? Itu saja. Okey. Minta maaf. Line saya ni macam tak apa elok sangat. Tiba-tiba habis. Okey, terima kasih kepada Tuan Syahril atas penerangan sebentar tadi. Jadi maksudnya sebarang hukum-hukum berkaitan dengan perkara-perkara baru ditentukan oleh Tuan Mufti mengikut negeri masing-masing. Betul, melalui jawatankuasa, perbincangan jawatankuasa fatwa. Dan bukannya maksudnya mufti tu bukan saja-saja suka-suka dia buat lah, dia mesti ada perbincangan dengan jawatankuasa lah. Betul. Sebab apa? Kadang-kadang kita tengok dekat sosial website apa semua kan, kita tengok kadang-kadang ada juga yang membantah keputusan mufti. Jadi adakah patut mufti tu dipersalahkan sedangkan benda tu dibincangkan dalam jawatankuasa? Betul tak? Betul. Okey, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Tuan Syahril atas penerangan sebentar tadi berkenaan dengan bidang kuasa antara Menteri Agama dan juga Mufti. Dan seterusnya kembali kepada panel kita yang pertama, Tuan Muiz ya. Dalam waktu PKP ni kita tengok makin ramai yang nikah. Jadi soalan saya ni mungkin saya minta pandangan peribadi lah daripada Tuan Muiz sebagai seorang peguam syar'i yang mungkin biasa handle kes-kes perkahwinan ataupun perceraian turun naik mahkamah dah biasa melihat ragam rumah tangga orang lain lah. Jadi soalan saya, waktu PKP ni makin ramai yang terjejas pendapatan tak menentu dan sebagainya, dan waktu ini jugalah ramai pasangan muda yang ingin mendirikan rumah tangga. Apa komen Tuan sebagai seorang peguam syar'i? Boleh tak berikan sedikit ulasan? Baik. Terima kasih Tuan Moderator. Di sini saya melihat ada dua soalan kepada saya, iaitu kewajaran pernikahan semasa PKP dan juga adakah positif atau negatif pernikahan semasa PKP ni. Baik, saya menjawab pada soalan pertama, iaitu kewajaran bernikah. Kalau melihat pada kewajaran pernikahan semasa musim PKP ni, saya suka menyentuh terutamanya bergantung pada individu, setiap individu yang nak bernikah ni lah. Terutamanya bagi bakal suami ataupun bakal pengantin lelaki, iaitu sekiranya beliau ni salah seorang yang terjejas akibat daripada PKP ni, iaitu kena dibuang kerja ataupun gaji dipotong dan sebagainya. Tapi melihat pada aspek individu ni, sama ada beliau ni mempunyai orang kata apa, simpanan peribadi atau tidak. Sekiranya beliau ni betul-betul hilang pekerjaan, sama ada beliau ni ada simpanan yang boleh membantu dia untuk meneruskan kelangsungan hidup dia. Di samping itu berkahwin dan memulakan hidup baru bersama isteri. Dari sudut simpanan ni, kalau kita melihat pada aspek simpanan,
sejauh manakah simpanan tersebut mampu bertahan sekiranya beliau gagal untuk mencari pekerjaan baru ataupun mendapat pendapatan sampingan dan sebagainya. Itu dari sudut aspek simpanan bagi bakal pengantin lelaki. Tetapi dari sudut bakal pengantin perempuan pula, adakah beliau ni, bakal pengantin perempuan ni bersedia untuk menghadapi cabaran dan dugaan semasa tempoh PKP ini. Di samping itu bakal suami, dan dia tahu bakal suami dia ni hilang pekerjaan. Tapi tarikh perkahwinan tu dah dekat. Sebagai contohnya, tarikh perkahwinan dah dekat, beliau nak teruskan juga dengan perkahwinan tersebut. Dalam masa yang sama juga bakal suami ni hilang pekerjaan. Adakah dari sudut mentalnya bakal pengantin perempuan ni dah bersedia? Itu hanyalah individu sendiri yang mampu menjawab pada persoalan yang saya utarakan ni lah. Maksudnya kat sini persediaan mental, ekonomi adalah satu aspek yang paling penting untuk bakal pengantin lelaki dan bakal pengantin perempuan perlu ambil berat. Perkara ni sangatlah orang kata bukan dalam tempoh perkahwinan ni bukanlah satu perkahwinan yang main-main, tetapi dia akan berpanjangan sehingga ke akhir hayatnya. Dalam masa yang sama juga saya boleh katakan kebanyakannya kes penceraian pada masa kini, punca ekonomi adalah salah satu faktor banyaknya kes penceraian yang berlaku pada masa zaman sekarang. Tak kisahlah pada waktu pandemik ataupun bukan pada waktu pandemik, tapi aspek ekonomi itu sangat penting pada kehidupan zaman sekarang. Kerana apa? Bakal suami ni ataupun suami ni perlu menyediakan nafkah yang secukupnya buat anak dan isteri. Tetapi andai katalah beliau tidak mampu menyediakan nafkah yang terbaik, kita perlu melihat pada keredaan isteri pula. Sama ada isteri ni redha dengan nafkah yang disediakan, takat mana nafkah yang disediakan oleh suami. Merujuk kepada persoalan positif atau negatif untuk pernikahan, untuk bernikah pada waktu PKP ini, saya boleh mengatakan ada side positif dan ada side negatif. Apa side positifnya? Iaitu seperti biasa ataupun seperti mana yang kita telah dengar sebelum ini, iaitu untuk mengelakkan kemaksiatan, orang kata dapat menghalalkan hubungan antara Adam dan Hawa tersebut. Jadi itu antara positif side. Tapi negatif side ni, apabila berlakunya hilang pekerjaan, kegawatan ekonomi dalam keluarga tersebut, negatifnya adalah kebanyakannya ke arah perceraian. Itu yang saya boleh nyatakan lah dari sudut positif side apabila dah berkahwin, dan negatif side selepas ataupun semasa tempoh perkahwinan itu sendiri. Wallahualam, itu saja jawapan yang saya boleh jawab. Sekiranya ada tambahan daripada panel lain, saya, sebab ini pendapat individu saya saja. Itu saja, Tuan Moderator. Okay, baik. Terima kasih ucapkan kepada Tuan Muiz, dan mungkin ada sedikit penambahan daripada Tuan Fadil dan juga Tuan Syahril berkenaan dengan pernikahan sewaktu PKP ni. Adakah dia wajar dilakukan ataupun sebaliknya? Mungkin ada sedikit pandangan. Mungkin daripada Tuan Fadil. Mungkin ini sekadar pandangan peribadi saja. Amir Fadil. Baik. Pandangan ni secara ringkas saja saya tambah daripada apa Tuan maklum. Waktu PKP ni umumnya kita tahu bila keadaan bertolak, ada kesusahan yang dialami oleh pihak. Jadi kesusahan itu kalau diteruskan dengan perkahwinan, kita bimbang perkahwinan tu akan ada kesusahan yang bergantung. Tapi adakah bermakna tak boleh kahwin? Boleh. Jadi atas kebijaksanaan pasangan masing-masing dalam urusan rumah tangga, terutamanya ketika waktu PKP, yang mana kita boleh simpulkan kalau gagal urus rumah tangga, maka dia akan pergi kepada negatif side. Tapi kalau dia berjaya urus, dia akan pergi kepada positif side. Baik, itu sajalah pandangan pribadi saya. Baik, terima kasih Tuan Fadil. Mungkin Tuan Syahril kalau ada nak tambah lagi sikit.
Baik. Saya ini pendapat kan. Saya punya pendapat lah sebab positif ataupun negatif kita bergantung kepada pasangan masing-masing. Kan adakah pasangan bersedia dari sudut kemampuan terutamanya untuk bernikah waktu pandemik ini. Sekiranya mampu dan tidak ada halangan, maka boleh teruskan. Dan sekiranya ada kita rasa macam kita mungkin tak mampu, mungkin kita nak tangguhkan sebentar, itu pun saya rasa tak ada masalah. Itu pendapat saya lah. Bergantung kepada masing-masing punya keinginan lah. Bergantung kepada masing-masing punya keinginan lah. Okey, baik, terima kasih Seri Kemuliaan Tuan Syahril berkenaan dengan isu pernikahan di waktu PKP ini. Jadi sebenarnya saya nak tanya kepada Tuan Fadil tadi berkenaan dengan asas hukum yang dipakai oleh mufti. Macam mana dia nak menentukan pernikahan online tu apakah asas hukumnya. Tapi saya rasa macam soalan ni telah pun dijawab sebentar tadi berdasarkan kepada soalan yang kedua itu. Ya. Mungkin sedikit tambahan lagi berkenaan dengan asas hukum yang dipakai oleh mufti dalam menentukan pernikahan online itu sama ada sah ataupun tidak. Boleh Tuan uraikan sedikit. Baik, secara definite ataupun pasti apa yang dipegang ataupun apa yang digunakan oleh mufti, yang itu kita kena tengok kepada jawatan kuasa punya paperwork lah. Cuma dari sudut perbincangan akademik, perbincangan asas ni kenapa boleh wujudnya pandangan antara nikah online ke tidak ni, dia berpegang kepada ada satu perbincangan fiqh, iaitu bagaimana pernikahan yang dilaksanakan melalui tulisan. Itu perbincangan yang ada dalam kitab fiqh yang dibincangkan. So Imam Syafi'i ataupun dari sisi mazhab Syafi'i, dia memang memegang keras bahawa atau bahawa pernikahan melalui tulisan ini, iaitu kitabah, adalah tidak sah. Jadi di sinilah para fuqaha dia menyamakan keadaan pernikahan melalui tulisan ini seperti mana pernikahan online, iaitu bernikah menggunakan alat. Kat sinilah perbincangan tu timbul. Jadi maknanya kalau kata kita nak bincang nikah online, dua benda yang kita kena tengok. Pertama, pada penerangan saya berkenaan dengan ittihadul majlis, iaitu dalam satu majlis. Yang kedua, kita lihat kepada perbincangan yang telah dibincangkan dalam kitab fiqh berkenaan dengan boleh atau tidak bernikah menggunakan tulisan. Jadi bagaimana wujudnya pandangan berkenaan dengan bagaimana pernikahan menggunakan tulisan ini tidak sah, kat sinilah kita berbalik semula kepada asas pandangan mazhab Syafi'i, iaitu dia berpegang bahawa ittihadul majlis ini mesti berada dalam satu keadaan, iaitu satu masa yang sama dan satu tempat yang sama. Atas sebab itulah pernikahan menggunakan tulisan ataupun kitabah ini tidak diterima di sisi mazhab Syafi'i. Adapun di sisi mazhab Hanafi memandangkan asas dia tadi adalah bahawa ittihadul majlis itu mestilah hanya berpaksikan kepada dalam satu keadaan, iaitu masa. Maka di sisi mazhab Hanafi ada yang membenarkan pernikahan menggunakan tulisan. Jadi jika tuan moderator saya tambah, sukalah saya nak beritahu bahawa kat mana asas perbincangan berkenaan dengan nikah online ni. Kat sinilah kita berbalik semula kepada hukum fiqh berkenaan dengan nikah menggunakan tulisan. So di situlah perbincangan secara teliti digarapkan, dan dekat situlah juga kita berbalik kepada asas mazhab masing-masing berkenaan dengan tafsiran ittihadul majlis di bawah satu majlis.
Itu saja Tuan Director. Baik, terima kasih diucapkan kepada Tuan Fadil. Jadi maksudnya dekat sini ada perbincangan yang bahawa pernikahan itu tidak semestinya berhadapan. Betul lah. Ya, betul. Tapi dia sekiranya ada satu alat yang menyambungkan pernikahan itu di dalam satu zaman yang sama, maka itu dikira sebagai berada dalam satu majlis ya. Benar Tuan. Ya, baik. Okey, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Tuan Fadil atas penerangan sebentar tadi. Dan mungkin soalan terakhir saya pada petang ini untuk Tuan Syahril. Mungkin sekali lagi saya nak tanya berkenaan dengan pandangan peribadi. Kebenaran bernikah online ni merupakan satu rahmat ataupun tidak? Sebab kita tengok dekat Malaysia ni ada 3 perkara yang memang tak boleh dielakkan. Sama ada yang tengah bekerja pun mesti dia kena berhenti juga. Iaitu kelahiran, pernikahan dan juga kematian. Memang 3 ni tak ada excuse lah. Macam mana pun mesti kena hadir. Jadi berbalik kepada soalan tadi, adakah pernikahan online ni dibenarkan merupakan satu rahmat bagi kita yang duduk di Malaysia ni? Boleh Tuan berikan sedikit pandangan. Baik, terima kasih Tuan Moderator. Baik, untuk menjawab soalan ni, kita pada pandangan saya lah, kita kena tahu bahawa pensyariatan pernikahan ni sebenarnya adalah merupakan satu rahmat kepada umat Islam khususnya, kerana Islam ni dia tidak menafikan fitrah manusia untuk hidup berpasangan. So itu yang kita kena faham yang pertama. Baik, yang kedua, bila kita kata pernikahan tu adalah satu rahmat, maksudnya dia dibenarkan oleh agama Islam. Jadi pada pandangan saya, tidak kira nikah tu secara online ataupun secara bersemuka, ia tetap dikira rahmat. Jadi dalam situasi kita COVID-19 sekarang ni kan, jadi kita boleh kata ia satu rahmat lah, kerana Islam dalam situasi mana pun kita Islam memberikan satu panduan. Ada orang kata setiap masalah ada penyelesaian. Jadi dalam situasi ini banyak pendapat yang kita boleh bincangkan, kita boleh diskusi secara ilmiah, dan yang mana pendapat ni juga dah ada pun fatwa, sama ada dari sudut fatwa Majlis Kebangsaan ataupun fatwa negeri yang membenarkan pernikahan secara sidang video conference ni. Jadi saya percaya ianya satu rahmat lah, satu orang kata satu kemudahan yang diberikan untuk pasangan yang ingin berkahwin dalam waktu PKP ni. Itu saja. Mic Tuan Moderator. Allah, lupa pula mic. Okey, terima kasih diucapkan kepada Tuan Syahril atas pandangan sebentar tadi. Adakah pernikahan waktu PKP ini merupakan satu rahmat? Dan insya-Allah alhamdulillah yang berkeinginan untuk mendirikan rumah tangga. Jadi saya rasa setakat ini sahaja pada petang ini. Semoga dengan apa yang kita bincangkan pada petang ini dapat memberi sedikit input ataupun pengetahuan kepada masyarakat di luar sana berkenaan dengan pernikahan dan kenapa pernikahan itu dijalankan, sama ada dengan cara yang biasa ataupun dengan cara yang berbeza di waktu PKP ini. Jadi diharapkan kita dapat berjumpa lagi selepas ini di sesi perbincangan yang lain. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada panel-panel kita, Tuan Muiz, Tuan Fadil dan juga Tuan Syahril, kerana sudi bersama-sama dengan kami dakwah Backpacker Malaysia pada petang ini untuk membincangkan satu isu nikah PKP. Dan saya sudahi perbincangan kita pada petang ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.